Tun Ahmad Sarji sosok birokrat unggul, pemimpin korporat ulung dan tokoh pengukuhan syiar Islam, peneraju sukan, budayawan yang mencintai warisan bangsa dan tanah air. Khidmatnya pada negara berdekad lamanya 35 tahun dalam pentadbiran awam, lebih 20 tahun dalam sektor sukan dan gerakan massa. Perjalanannya dalam pentadbiran awam bermula Januari 1961 sebagai penolong pegawai daerah Klang sehinggalah menjawat jawatan tertinggi dalam perkhidmatan kerajaan iaitu sebagai Ketua Setiausaha Negara dari tahun 1990 hinggalah September 1996. Dan sepanjang hayatnya pelbagai jawatan diamanahkan kepadanya. Antara legasi dalam struktur kerajaan yang diingati adalah memperkenalkan skim saraan baru SSB kepada kaki tangan awam. Dan ringkasnya, Allahyarham boleh digelar sebagai arkitek yang melakukan transformasi dalam perkhidmatan awam. Dan untuk kita mengenali dan mengambil pedoman pencapaian Allahyarham bersama di talian ketika ini Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM USIM Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila. Nik Salih. Terima kasih Prof bersama saya dalam Buletin Awal ini. Bagi Prof, apakah jasa Allahyarham yang Prof melihat paling bermakna dan perlu kita semua kenang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Astro Awani. Sungguh kita merasa amat berduka cita di atas kehilangan negarawan ulung yang amat kita kagumi, kita hormati, seorang arkitek perkhidmatan awam yang banyak menyumbang jasa dan juga membentuk peribadi pada hari ini. Ya, jadi secara peribadi saya tidak terlibat secara langsung dalam organisasi yang beliau tunjangi, tetapi selepas meninggalkan perkhidmatan awam, almarhum telah pun mengasaskan Institut Kemajuan Islam Malaysia, Kefahaman Islam Malaysia dan juga banyak menyumbang kepada pemerkasaan hal ehwal Islam di Malaysia. Ya, jadi saya beberapa pertemuan dengan almarhum, ya, kami membincangkan banyak perkara tentang kemajuan Islam dan juga kemanusiaan, dan almarhum memang seorang yang tinggi peribadinya, ya, dan sentiasa memberi pesanan-pesanan yang baik kepada sesiapa sahaja yang almarhum temui. Jadi sebagai pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan, almarhum bertanggungjawab sepenuhnya untuk memahami cabaran-cabaran yang dihadapi dalam institusi Islam. Ya, dan dengan kerana itulah almarhum membuka pintu seluas-luasnya untuk perbincangan dan diskusi bersama sesiapa sahaja. Jadi saya berurusan banyak dengan almarhum apabila kita membincangkan isu-isu agama, isu-isu kemajuan Islam dan sebagainya. Yang paling menyentuh hati saya ialah apabila almarhum sebagai seorang yang amat saya kagumi, ya, almarhum mengatakan bahawa beliau banyak membaca penulisan artikel saya di dalam akhbar dan juga mengikuti forum saya di TV. Dan bila almarhum berkongsi beberapa perkara yang saya kongsikan di media, almarhum juga memberi idea-idea baharu kepada saya, dan idea-idea tersebut kita bincang dan kita bahaskan lagi, dan ia memberi satu pengalaman yang luar biasa. Ya, saya tak tahu macam mana nak kongsikan betapa rasa terlalu berbesar hati dengan jiwa almarhum yang begitu besar, ya, dengan lapang dadanya, dengan sifat yang begitu merendah diri, ya, apalah ataupun siapalah kita apabila bersama dengan yang amat berbahagia Tun, ya, dalam membincangkan soal kemajuan negara, soal kemajuan Islam dan sebagainya. Tetapi yang paling saya tidak akan lupa ialah pesanan Tun supaya terus bersifat ihsan kepada sesama insan, sentiasa bersifat hikmah dan juga rahmah, ya, dalam apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan sewaktu bersama dengan Tun, saya rasakan benar-benar seperti mana yang Rasulullah sebutkan, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Saya benar-benar merasakan apabila berbincang apa-apa tajuk pun dengan Tun, saya rasakan beliau adalah seorang ahli hukama, ya, seorang yang sangat bijaksana dalam semua perkara. Ya, Tun pertontonkan sahsiah yang begitu baik untuk kita contohi, personality yang begitu lemah lembut dan juga terbuka. Ya, apa perkara yang almarhum Tun mungkin tidak begitu arif,
atau tidak memahami perspektifnya yang mungkin lain daripada apa yang Tun fahami sebelum ini, tetapi apabila adanya perbincangan, Tun boleh merubah fikiran, menerima perspektif yang mungkin lebih adil dan realistik. Jadi di situ saya merasakan peribadi yang begitu berhemah tinggi ya yang ada pada Tun ini. Sepatutnya kita semua tahu ya dan kita contohi, dan saya pernah terfikir macam mana suatu hari nanti kita akan bicarakan tentang kehebatan, kebaikan, sumbangan apa yang Tun berikan kepada negara ini, kita hanya sebut ya selepas Tun tiada lagi di dunia ini. Dan sebenarnya itulah yang berlaku, dan itulah yang saya bimbang sebelum ini apabila mendengar khabar bahawa Tun meninggal dunia kononnya pada awal bulan yang lepas. Tetapi setelah mengetahui itu adalah kabar angin, saya amat bersyukur dan terus berdoa semoga Tuhan dipanjangkan usia dan melepasi tempoh pandemik ini supaya kita dapat terus berbincang dan Tun boleh terus menyumbang kepada hal ehwal Islam dan juga pentadbiran organisasi ya, nasihat-nasihatnya dan pandangan-pandangannya. Jadi apabila pertemuan terakhir bersama dengan Tun secara fizikal pada 18 Februari tahun lepas di Istana Negara dan pertemuan secara maya pada 9 April baru-baru ini sewaktu webinar Muzakarah Pakar. Saya sudah rasa tidak mahu kehilangan orang seperti ini ya, kerana kita sangat mengharapkan bimbingan dan nasihat, tetapi hari ini kita terpaksa akur kepada takdir, apa jua takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pasti kita semua mendoakan semoga Tun dilimpahi rahmat dan juga seluruh ahli keluarga Tun tabah dan kuat menghadapi ujian ini insya-Allah. Prof, bagi generasi muda, anak-anak muda, mungkin termasuk saya sendiri yang tidak berpeluang, tak sempat menyaksikan kepimpinan Allahyarham, sumbangannya pasca perkhidmatan awam begitu banyak dan juga seperti yang Prof katakan tadi, menyumbang juga kepada perbincangan tentang kemajuan agama Islam. Bagi generasi muda, pandangan Prof, apa satu perkara yang perlu mereka tahu tentang ketokohan kepimpinannya? Satu, banyak perkara sebenarnya berkaitan dengan Tun ya, tetapi kalau diminta satu perkara, saya ingin mengatakan bahawa saya sendiri banyak mencontohi peribadi Tun melalui personality dan akhlak yang ditunjukkan ya, tidak semata-mata melalui butir bicaranya. Kalau mendengar apa yang Tun sentiasa kongsikan, baik dalam bentuk rasmi ataupun tidak rasmi, semuanya adalah kebaikan. Itu satu perkara yang kita akan pegang dan kita akan cuba lakukan ya, pesanan-pesanan itu. Tetapi yang lebih terkesan pada saya dan saya pasti kepada generasi muda juga, apabila kita ingin mengambil seseorang menjadi teladan ataupun qudwah hasanah yang kita akan ikuti, lihatlah bagaimana akhlaknya apabila berurusan sesama manusia. Ya, dan saya dapati Tun seorang yang sangat berhemah tinggi. Ya, dari segi menghormati walaupun kita jauh lebih muda, yang sangat juga mendengar walaupun kita jauh lebih tidak berilmu berbanding dengan almarhum, dan juga sangat menghormati perbezaan pandangan sehingga boleh membawa kepada satu perbincangan yang sangat harmoni. Jadi akhlak yang ditunjukkan itu sebenarnya lebih memberi kesan berbanding apa yang kita tuturkan. Jadi insya-Allah generasi muda boleh mengambil contoh daripada personality itu dan juga memberikan contoh kepada orang lain dalam bentuk yang sama insya-Allah. Prof, semangat cinta kepada negara itu begitu jelas dalam pelbagai sumbangannya bahkan setelah pun bersara. Di sini apa yang Prof lihat boleh dicontohi menjadi pengajaran kepada pemimpin sekarang? Ya, sifat almarhum Tun yang berintegriti tinggi, ya, telus, adil, saksama dalam apa jua kepimpinan yang beliau terajui itu memang ketara. Ya, sehingga kadang-kadang terdetik juga di hati kita kenapa orang ini tidak mengikut amalan Tun, kenapa orang ini tidak mengikut apa yang Tun telah mulakan dalam tugasan ataupun dalam membentuk sesebuah organisasi.
Tetapi kita maklum bahawa banyak perkara kita ini dibentuk oleh sifat ataupun peribadi kita, bimbingan yang kita perolehi sebelum itu. Dan lupa saya nak katakan bahawa almarhum Tun adalah alumni University Harvard. Dan setiap kali ada pertemuan yang saya ada ruang untuk berbicara dengan Tun soal yang tidak rasmi, kita sentiasa akan memperkatakan sesuatu tentang kemajuan akademik di universiti. Ya, jadi Tun sangat bersemangat apabila berbicara tentang perkara tersebut. Jadi antara pesanan Tun juga ialah jangan jadikan universiti itu medan untuk sesiapa sahaja berpolitik. Ya, jadi itu adalah satu pesanan yang saya rasa mungkin generasi muda terutama dalam golongan yang terlibat dalam pendidikan, kita ambillah ketelusan dan keintegritian almarhum Tun ini dalam meneraju organisasi, termasuklah mengasingkan sikap profesional kita daripada perkara-perkara yang mungkin mengganggu gugat ketelusan pentadbiran. Jadi sumbangan itulah yang saya kira dalam bentuk yang tidak tersurat, ya, tetapi Tun pertontonkan kepada kita secara manual, secara praktikal yang lebih mudah kita ikuti. Ya, banyak nasihat dan banyak contoh tauladan yang masih lagi kekal relevan sehinggalah sekarang. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nik Salih Daswaila Nik Salih, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Dan kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.